Sisipan informasi Jejak Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan dana 10 juta ringgit untuk dimanfaatkan Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan. Beliau berkata kerajaan menghargai usaha yang dijalankan YBJK yang ditubuhkan sejak 12 tahun lalu untuk memberi akses dalam prosiding jenayah. Katanya, sejak penubuhan YBJK sejak 12 tahun lalu, ia menyaksikan ratusan ribu orang diwakili dalam prosiding jenayah dan akses kepada keadilan di negara ini dipertingkatkan. YBJK juga menjadi penyedia bantuan guaman terbesar negara dan kerajaan sendiri mengiktiraf peranannya. Sewaktu saya berada di Sungai Buloh, saya sendiri melihat ramai banduan yang diberikan peluang untuk dibicarakan. Anwar juga berkata kerajaan sentiasa mengiktiraf hak asasi semua pihak untuk menuntut keadilan, termasuk peranan yang dimainkan oleh Majlis Peguam. Dalam menegakkan kedaulatan undang-undang, ia tidak boleh dilihat daripada prisma teori perundangan semata-mata, kerana prinsip sedemikian tidak boleh direalisasikan sekiranya orang di jalanan tiada sumber ekonomi yang mampu untuk mendapatkan akses keadilan. Dalam hal ini, saya memuji usaha gigih Majlis Peguam dalam menyediakan bantuan guaman melalui skim yang ditubuhkan sejak lebih 40 tahun lalu. Kerajaan mengiktiraf akses terhadap keadilan adalah hak asasi dan saya bersedia untuk memberi pertimbangan serius kepada Majlis Peguam dalam perkara ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, Kolej Vokasional mencapai kejayaan yang memberasangkan apabila lebih 90% graduannya mendapat pekerjaan selepas tamat pengajian mereka. Beliau berkata ini kerana graduan kolej berkenaan mempunyai kemahiran yang berkualiti menerusi 606 program diploma yang ditawarkan kementerian. Katanya, kadar kebolehpasaran graduan kolej vokasional kami telah melepasi 90% dan kesemua 606 program diploma yang kami tawarkan telah mendapat akreditasi Agensi Kelayakan Malaysia dan Lembaga Teknologis Malaysia. Kita perlu hebahkan kepada orang ramai supaya mereka sedar peluang yang ditawarkan di kolej vokasional kita. Fadlina berkata kementerian juga bekerjasama rapat dengan industri bagi memastikan program yang ditawarkan seiring dengan permintaan industri. Katanya buat masa ini, kami tidak mempunyai isu dengan kebolehpasaran graduan kami. Kami bekerjasama rapat dengan industri untuk memastikan graduan kami kekal relevan dengan permintaan industri. Beliau berkata kementerian juga sedang melaksanakan 2 program baru membabitkan kolej vokasional tidak lama lagi. Katanya yang pertama ialah program khidmat masyarakat KB Insani Malaysia Madani di mana pelajar akan turun padang untuk menjalankan aktiviti amal berdasarkan bidang latihan mereka. Kedua ialah Tafiz TVET untuk menyediakan latihan teknikal kepada pelajar Tafiz di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pindaan Artikel 15(a) Perlembagaan Persekutuan bagi menyelesaikan isu kewarganegaraan membabitkan anak warga negara yang dilahirkan di luar negara bakal dibentangkan di Parlimen September depan. Menurutnya pindaan itu membabitkan penggantian perkara bapa siapa dalam bahagian 1 dan bahagian 2. Jadual kedua dengan perkataan sekurang-kurangnya salah seorang daripada ibu bapa. Katanya beberapa isu kritikal menyumbang kepada cabaran yang dihadapi oleh orang tanpa kerakyatan di Malaysia. Bagi kanak-kanak yang dilahirkan di luar negara, kepada ibu Malaysia, usaha sedang dijalankan untuk menyelesaikan isu kewarganegaraan untuk mereka. Kami akan membentangkan pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan untuk menggantikan perkataan bapa siapa dalam bahagian 1 dan bahagian 2, jadual kedua dengan perkataan sekurang-kurangnya salah seorang daripada ibu bapa. Sebelum ini, kerajaan bersetuju memberikan kewarganegaraan secara automatik melalui kuat kuasa undang-undang kepada anak yang dilahirkan di luar negara oleh ibu warga negara Malaysia yang berkahwin dengan pasangan bukan warga negara. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngakomen berkata, beliau sudah meluluskan peruntukan hampir 700 juta ringgit untuk baik pulih dan penambahbaikan infrastruktur asas di 9 negeri setakat ini. Beliau berkata kelulusan peruntukan menerusi program sentuhan kasih KPKT itu diberi kepada Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor, Melaka dan Perak. Katanya peruntukan besar itu disalurkan dalam tempoh 6 bulan. Beliau menerjui KPKT bertujuan menaik taraf dan menyelenggara infrastruktur awam ke arah memastikan keselesaan dan kesejahteraan penduduk. Katanya dalam tempoh 6 bulan jelajah program sentuhan kasih KPKT di 9 negeri, hampir 700 juta ringgit peruntukan diluluskan termasuk untuk beberapa program perumahan rakyat. Jelajah ini memberi fokus projek berimpak tinggi yang dekat di hati rakyat seperti naik taraf dan bina semula pasar awam, baik pulih tandas awam,
longkang, lampu jalan dan penurapan jalan raya. Kita mahu jalan rata, longkang bersih, lampu terang dan tanda bertaraf BMW, iaitu bersih, menawan dan wangi. Terdahulu, Komen mengumumkan kelulusan peruntukan menerusi program sentuhan kasih KPKT berjumlah RM8.24 juta kepada Majlis Pembandaran Kajang dan Majlis Bandaraya Subang Jaya bagi menaik taraf dan menyelenggara infrastruktur awam. Katanya peruntukan itu adalah untuk pelaksanaan 6 projek merangkumi 3 projek baik pulih dan naik taraf infrastruktur awam serta 3 projek kerja kecemasan di Bangi, Seri Kembangan, Sungai Long, Ceras, Kajang dan Hulu Langat. Jelasnya projek pertama membabitkan peruntukan berjumlah RM790,000 kepada MPKJ untuk membaiki jalan dan menaik taraf Taman Tasik Cempaka di sini, termasuk pemasangan papan tanda, meja berkelah, peralatan senaman, bangku taman, tong sampah, membaiki wakaf, memasang perhiasan, membina trek basikal serta kerja naik taraf longkang. Projek kedua katanya adalah bagi MBSJ membaik pulih pasar bazar rakyat di Seri Kembangan dengan peruntukan RM300,000. Komen berkata projek ketiga adalah bagi MPKJ membina dan menyiapkan pejabat pengurusan tandas awam, tempat pembuangan sampah dan struktur berbumbung bernilai RM650,000 di tapak laman niaga komuniti Sungai Long, Ceras. Katanya, keempat, kerja kecemasan pembaikan cerun runtuh di kawasan lapang di Taman Seri Raya, Ceras berjumlah RM1.5 juta dilaksanakan MPKJ. Kelima, kerja kecemasan pembaikan cerun di bahagian belakang deretan kediaman Taman Bukit Mewah di Kajang dengan peruntukan RM2 juta. Projek keenam adalah untuk kerja kecemasan membaiki runtuhan cerun di belakang rumah Jalan Legenda 1 di Taman Legenda Ceras yang akan dilaksanakan MPKJ dengan peruntukan RM3 juta. Komen berkata 6 projek itu diharap boleh dilaksanakan secepat mungkin kerana peruntukan boleh diturunkan kepada MPKJ pada bila-bila masa dan diharap siap selewat-lewatnya menjelang tahun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, kerajaan sedang meneliti kesesuaian melaksanakan program rehabilitasi berasaskan komuniti sebagai ganti kepada hukuman penjara bagi kesalahan kecil, terutama membabitkan pesalah kali pertama. Beliau berkata bagi tujuan itu, kerajaan akan menilai kaedah untuk pindaan Akta Kehadiran Wajib Pesalah-Pesalah 1954. Katanya rehabilitasi berasaskan komuniti dan bukannya hukuman penjara. Bagaimanapun hanya untuk pesalah yang dijatuhi hukuman penjara 3 tahun dan ke bawah terutamanya bagi pesalah kali pertama. Ini termasuk kesalahan dadah kecil yang menyumbang 63% daripada banduan di Malaysia. Azalina berkata usaha itu antara 2 perkara dalam penelitian kajian pihaknya untuk tempoh 7 bulan akan datang, yang mana satu lagi membabitkan kajian kesesuaian, mewujudkan sebuah majlis hukuman untuk meneliti semua hukuman jenayah termasuk berkaitan dadah dalam perundangan Malaysia. Katanya melalui usaha itu, kerajaan akan menyediakan garis panduan dan pengurangan hukuman penjara serta menggalakkan hukuman rehabilitasi dan restoratif dalam Undang-Undang Jenayah Malaysia. Katanya saya berharap dapat membentangkan hasil usaha-usaha ini melalui kertas kabinet secara bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesihatan bagi persidangan Parlimen pada penghujung 2023. Dalam pada itu, beliau menegaskan dalam tempoh 6 bulan pertama pemerintahan, Kerajaan Madani telah menghapuskan hukuman mati mandatori, antaranya bagi kesalahan berkaitan dadah dan memberi budi bicara kepada kebijaksanaan hakim bagi penentuan hukuman. Bermula 4 Julai lalu, Akta Pemasuhan Hukuman Mati Mandatori 2023, kurungan Akta 846, berkuat kuasa. Menurut Warta Kerajaan Persekutuan bertarikh 30 Jun yang disiarkan Jabatan Peguam Negara, tarikh berkuat kuasa akta berkenaan ditetapkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Mengulas lanjut, Azalina berkata, adalah penting untuk kerajaan hari ini mengambil langkah segera, menyeluruh dan berkesan memandangkan laporan dadah sedunia 2021 oleh Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai jenayah dan dadah menunjukkan unjuran peningkatan 11% dalam kalangan penyalahgunaan dadah di negara membangun menjelang 2023. Katanya ia juga melaporkan anggaran 1,97,408 pengguna dadah wujud di negara ini, dengan hanya 1 daripada 8 yang terbabit menerima rawatan dan rehabilitasi. Beliau berkata menangani isu kesesakan di penjara juga perlu menjadi keutamaan hak asasi manusia bagi Kerajaan Madani, memandangkan majoriti tahanan penjara dikaitkan pesalah berkaitan dadah. Katanya Ahmad Zaid meminta untuk menggunakan pendekatan yang membawa perubahan bagi menyelaraskan usaha oleh agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Kami berharap untuk melihat penekanan kepada intervensi perubatan, rawatan dan rehabilitasi dalam menangani isu kebergantungan dadah. Pada masa sama, Azalina menyatakan undang-undang dan penguatkuasaan negara perlu seiring perkembangan semasa.
khususnya berkaitan kemajuan dalam pembuatan dadah sintetik yang canggih dan kaedah penyalahgunaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sekularisme yang mengetepikan dan mengasingkan antara agama dan kerajaan sepenuhnya tidak dapat diterima di Malaysia. Pengerusi Majlis Pimpinan Sekretariat Kerajaan Perpaduan itu menegaskan bahawa terma sekular itu sendiri perlu difahami sebaiknya oleh masyarakat. Katanya mengapa kita perlu terima sekularisme sepenuhnya sedangkan nilai keagamaan itu penting. Negara mempunyai elemen sekularnya tetapi nilai agama mesti diterapkan ke dalam sistem. Ini pendirian kita. Dalam masa sama, beliau turut mengingatkan tentang pertembungan antara institusi Islam dengan nilai sekularisme. Katanya, apabila anda mula mengisytiharkan Malaysia sebagai sebuah negara sekular, rakyat akan mula mempersoalkan bagaimana kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Bagaimana pula dengan Jabatan Agama Islam dan bagaimana anda menenteramkan sultan yang merupakan ketua agama di negeri-negeri. Sehubungan itu, beliau yang juga ahli Parlimen Tambun menegaskan bahawa terma sekular perlu dipelajari dan difahami sepenuhnya oleh orang ramai. Hal tersebut jelasnya bagi mengelakkan kisah dan wacana yang dibawa oleh mereka di bandar dan golongan ini terpisah dengan sentimen orang awam. Katanya ramai Muslim menganggap sekularisme sebagai sesuatu yang anti agama. Itulah sebab mengapa saya kata kami tidak sekular. Saya merujuk kepada konteks itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Parti Komponen Kerajaan Perpaduan terus menekankan komitmen memastikan keutuhan sehingga tamat tempoh 5 tahun dan tidak melayan sebarang usaha untuk menggugat kedudukan pentadbiran. Beliau berkata semua parti akan memainkan peranan masing-masing untuk menjamin kestabilan supaya dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan menjamin kesejahteraan rakyat. Katanya ini maknanya komitmen itu bertambah. Kita perkukuh kerajaan perpaduan sekarang dan selepas pilihan raya negeri. Saya sangat terharu dan bangga dengan kenyataan daripada pemimpin yang menyatakan kesediaan mereka untuk terus memperkukuh dan mengelak desas-desus daripada golongan terdesak yang menggunakan sentimen perkauman sempit atau agama yang melulu, jumud dan kemudian memberikan gambaran seolah-olah ada perubahan. Apa yang disebut di sini mewakili majoriti besar ahli parlimen, tetap dengan pengukuhan kerajaan perpaduan sehingga 5 tahun selesai kerajaan. Sementara itu, Ahmad Zaid berkata semua parti termasuk Sabah dan Sarawak komited untuk membantu jentera PRN, bukan hanya ketika hari penamaan calon tetapi juga ketika berkempen. Katanya, mereka komited untuk membantu calon yang akan bertanding atas asas penyatuan yang kukuh dalam kerajaan perpaduan. Abang Johari pula berkata Sarawak akan memastikan kerajaan perpaduan kukuh dan memberi jaminan tiada peralihan kuasa melalui pertukaran kerajaan yang tidak berlandaskan demokrasi. Katanya sebab itu kita di Sarawak komited dan akan pertahankan perpaduan di peringkat nasional supaya kerajaan perpaduan akan melaksanakan tanggungjawab seperti yang dikehendaki rakyat. Haji J berkata Sabah akan terus memberikan sokongan padu kepada kerajaan pimpinan Anwar dan membantu jentera PRN. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata beberapa perkembangan terbaru dan positif menerusi beberapa sektor ekonomi dan data ekonomi negara telah dicapai bulan lalu. Beliau berkata ini termasuklah komitmen kerajaan untuk melaksanakan peralihan tenaga boleh baharu bagi mencari peluang pasaran baru dan mencipta peluang pekerjaan untuk rakyat dalam sektor tenaga. Menurutnya perkara ini disuarakan sewaktu persidangan antarabangsa Energi Asia. Katanya seperti yang saya sebutkan di Qatar Economic Forum sebelum ini, beberapa keputusan penting berkenaan tenaga boleh baharu akan dilaksanakan termasuklah Malaysia akan melancarkan pasaran tenaga boleh baharu serantau yang akan mempercepat dan membantu grid tenaga boleh baharu rentas sepadan dengan kedudukan strategik geografi negara. Selain itu, beliau turut mengumumkan data terbaru berkenaan kadar inflasi negara yang terus mereda kepada 2.8% bagi bulan Mei yang merupakan kadar inflasi terendah yang berjaya dicapai sejak September 2022. Katanya ini mencerminkan trend harga yang semakin stabil yang berterusan. Penerusan kadar inflasi Mei 2023 juga menunjukkan kejatuhan menyeluruh yang merentas semua kategori perbelanjaan yang menandakan penstabilan harga yang menyeluruh. Tambahnya lagi, kerjasama antara kerajaan persekutuan dan negeri-negeri terus bertambah kukuh apabila beliau meneruskan sesi bertemu wakil-wakil kerajaan negeri Sarawak dan Sabah menerusi sesi lebat urus kajian separuh penggal RMK ke-12. Katanya, kajian melibatkan pelbagai pemegang taruh ini penting untuk mengenal pasti sektor-sektor ekonomi yang perlu diberi perhatian dan sokongan bagi membawa keuntungan dan kelebihan ekonomi kepada rakyat di negeri masing-masing. Beliau turut optimis dengan potensi tenaga hijau yang akan menyediakan peluang besar kepada ekonomi tenaga boleh baharu di Malaysia. Katanya, geografi negara kita dan bakat tenaga kerja yang tersedia bermaksud kita memiliki kelebihan untuk meletakkan negara kita sebagai penjana tenaga utama di ASEAN dan jualan semula tenaga hijau. Saya berasa gembira dengan usaha-usaha kerajaan negeri yang telah mula meneroka peluang tenaga boleh baharu terutamanya di Sarawak.
dengan kepentingan diselari dengan peringkat kerajaan negeri dan persekutuan. Saya menjangkakan kemajuan akan dicapai untuk bulan-bulan mendatang. Rafizi dalam pada itu turut mengucapkan terima kasih kepada pelbagai pihak seperti World Bank Group yang berterusan berhubung dengan pihak kementerian untuk memberikan input dan pandangan terkini berkenaan ekonomi Malaysia dan global. Katanya, saya harus tekankan di sini bahawa kerjasama seperti ini penting kerana World Bank Group menyediakan sokongan teknikal dan kewangan kepada projek pembangunan di seluruh dunia dengan fokus khusus di dalam keterjaminan makanan dan iklim, bidang-bidang di mana Kementerian Ekonomi sedang bekerjasama rapat dengan kementerian-kementerian lain sejak 7 bulan yang lalu. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata akan menambah baik kebajikan dan faedah pemandu bas dalam usaha untuk menarik lebih ramai orang menyertai bidang itu. Loke berkata ia juga adalah untuk memastikan terdapat pemandu bas yang mencukupi di pasaran. Selain itu, prasarana akan mengadakan jerayawara untuk merekrut lebih ramai pemandu bas dan kami berharap lebih ramai akan tampil untuk mendapatkan pekerjaan ini. Loke berkata demikian mengulas laporan media baru-baru ini berhubung Kesatuan Pekerja Pengangkutan menggesa kerajaan menyelesaikan masalah kekurangan pemandu bas di negara ini dengan mengatasi masalah seperti kos operasi yang tinggi, hasil yang rendah dan persaingan sengit menyukarkan pengusaha bas untuk mengaji pemandu. Berhubung keputusan kerajaan untuk mengubah dasar membasmi budaya Alibaba yang mempunyai kesan negatif terhadap ekonomi, Loke berkata terdapat pendekatan dan dasar yang perlu dirangka. Beliau berkata ia perlu bagi memastikan sumber dan peruntukan kerajaan yang digunakan untuk tujuan itu dibelanjakan dengan baik dan nilainya dimanfaatkan sepenuhnya. Katanya itu yang berlega dalam fikiran kami dan agenda paling penting untuk mematahkan elemen rent seeking dan pada masa sama memastikan nilai untuk wang, sesuatu yang kami mahu laksanakan bagi memastikan peruntukan sumber yang lebih baik. Terdahulu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kenyataan berkata kerajaan sedang dalam tindakan merangka dasar anti Alibaba yang mempunyai kesan negatif terhadap ekonomi. Anwar berkata anggaran kerugian mencecah sekitar 1% daripada keluaran dalam negara kasar yang membabitkan aspek perolehan, pelesenan, pemberian permit dan kota serta pemberian subsidi dan geran. Presiden QPEX Datuk Adnan Mat merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas keprihatinan terhadap kebajikan golongan pesara kerajaan. Beliau berkata keputusan kerajaan untuk memberi bentuk bantuan khas yang dinamakan sebagai penghargaan khas kepada pesara adalah langkah tepat bagi membantu golongan pesara yang turut terkesan dengan kos hari hidup semasa. Katanya PKKP yang diumumkan kerajaan membawa maksud bahawa bayaran kenaikan tahunan pencen pesara sebanyak 2% yang dinikmati sebelum ini dikekalkan. Ini adalah wajar memandangkan pencen golongan pesara tidak tinggi. Kita berharap bayaran 2% itu terus dikekalkan sehingga pelarasan gaji dilakukan. Apabila pelarasan dibuat sekiranya kenaikan pencen pesara di bawah 2%, diharap kerajaan dapat mengekalkannya. Manakala jika melebihi 2%, kerajaan dapat mempertimbangkan kenaikan yang lebih tinggi. Adnan berkata langkah itu akan memanfaatkan kira-kira 720,000 pesara kerajaan. Semalam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan telah memutuskan supaya pencen dan pencen terbitan bagi bulan Julai 2023 hingga Disember 2023 dibayar menggunakan amount pencen asal. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata ini selaras dengan keputusan Mahkamah Persekutuan bahawa Seksyen 3 dan 7 Akta Penyelarasan Pencen Pindaan 2013 adalah tidak sah dan undang-undang sebelum pindaan adalah terpakai dengan sendirinya bagi tujuan penyelarasan pencen. Perdana Menteri berkata ini menyaksikan bayaran pencen bagi pegawai awam yang bersara sebelum 2013 dikembalikan kepada amount Disember 2012 manakala pegawai awam yang bersara mulai 2013 bayaran pencen dikembalikan kepada amount asal semasa bersara. Katanya perbezaan amount pencen semasa dengan amount pencen asal terus dibayar dalam bentuk bantuan khas yang dinamakan sebagai PKKP bagi menjadikan amount yang diterima oleh pesara sama seperti amount pencen semasa iaitu amount pencen pada Jun 2023. Pada 27 Jun lalu, Mahkamah Persekutuan memutuskan pindaan undang-undang pada 2013 yang memperkenan skim pencen baharu dan melaraskan bayaran pencen setiap tahun dengan kenaikan 2% sebagai kurang menguntungkan pesara dan tidak berperlembagaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kebergantungan negara kepada import barangan makanan terus meningkat saban tahun dengan menilainya mencecah 75.5 bilion ringgit tahun lalu. Import makanan mencatat nilai 63.6 bilion ringgit pada 2021, manakala setakat Januari hingga April tahun ini mencecah 25.4 bilion ringgit. Ahmad Zahid berkata selain tukaran ringgit, peningkatan itu juga didorong permintaan tinggi penggunaan bagi barangan makanan import. Katanya, tapi kita masih perlu import. Kalau tidak, kita akan hadapi masalah. Contohnya seperti bawang, bijirin jagung dan soya. Itu perkara yang belum kita dapat hasilkan di sini secara komersial.
Untuk kurangkan nilai import itu, kita perlu hasilkan produk agro tempatan sendiri. Saya jangkakan keperluan untuk import itu dapat dikurangkan dalam tempoh sekurang-kurangnya 5 tahun lagi. Terdahulu, beliau juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Lembaga Kemajuan Johor Tenggara dan Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia di sini. MOU itu merangkumi kerjasama dalam melaksanakan aktiviti pemindahan teknologi, pengetahuan dan khidmat nasihat teknikal yang dihasilkan daripada penyelidikan yang dijalankan oleh MARDI kepada ejen pengembangan dan usahawan wilayah Johor Tenggara. Kejora juga bercadang untuk membangunkan sebuah ladang tanaman kelapa secara komersial berserta kilang pemprosesan santan. Purata pengeluaran hasil buah kelapa itu dijangka kira-kira 600 metrik tan setahun dengan jumlah pendapatan kasar lebih kurang 483,000 setahun. Projek itu dijangka akan memberikan impak secara langsung kepada 110 orang penduduk wilayah Kejora. Sementara itu, dalam ucapannya, Ahmad Zaid berkata, usaha secara menyeluruh semua pihak perlu bagi membantu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan meningkatkan penghasilan makanan. Katanya, usaha perlu dilakukan secara holistik. Kementerian Jabatan dan agensi kerajaan mesti bukan minda, tidak bertindak solo, sebaliknya bergerak sebagai entiti yang besar. Agensi Pembangunan Wilayah di bawah KKDW mempunyai kawasan tanah yang boleh digunakan bukan sahaja untuk penghasilan komoditi, tetapi juga mesti memaju bidang pertanian untuk membantu negara dan rakyat supaya tidak perlu lagi bergantung kepada import bahan makanan. Jika dapat selamatkan wang dengan penghasilan makanan tempatan, ia bukan hanya mengurangkan tukaran wang asing antara kita dan negara terbabit, malah ia juga dapat membantu ekonomi tempatan. Kerana itu, kita mesti proaktif bukan sahaja dari segi penghasilan agro makanan, tapi juga industri haiwan ternakan dan aquaculture.